Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Sebelum tu saya nak buat disclaimer dekat sini. Tujuan saya ceritakan kisah kali ini adalah untuk kita sama-sama belajar, sama-sama ambil ikhtibar dan sama-sama perbaiki diri supaya kita tak melakukan kesalahan yang sama, satu, dan supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelum ni. Jadi kisah kali ini saya nak ceritakan satu kisah yang saya rasa sangat tragik yang pernah berlaku di negara China. Ya, sesuai dengan tajuk, kisah kali ini berkaitan dengan Hello Kitty. Tapi bukanlah pergi jual Hello Kitty macam itu, tak sebenarnya. Tapi mayat mangsa dia boleh pergi sorokkan ke dalam Hello Kitty, ke dalam patung Hello Kitty tau. Jadi siapa-siapa peminat Hello Kitty dekat sini ni, mungkin lepas korang dengar cerita kali ni, korang rasa macam geramnya. Sebab dia menghapuskan kecomelan Hello Kitty tu dengan satu kes yang sangat tragik. Jadi sabarlah korang semua. Kalau korang nak marah, marah kat dia. Sebab saya tukang cerita je, saya tak buat kerja macam itu tu. Lagipun saya ada seorang kawan ni memang fan gila dengan Hello Kitty sampai ke besar tau. Yelah sekarang mungkin dalam 30 lebih umur dia, tapi tetap juga fan kepada Hello Kitty. Bayangkan. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Pada bulan Mei tahun 1999, adalah seorang anak gadis ni yang berumur 13 tahun. Namanya Fong. Dia pergi balai polis dekat dengan Hong Kong tu dan dia report polis yang dia selalu diganggu dengan hantu. Ya, dia pergi report polis tau. Dia report yang dia selalu diganggu dengan hantu seorang perempuan yang dah mati. Macam pelik jugalah kalau polis nak ambil kes-kes hantu ni kan. Jadi dalam mimpi tu sebenarnya, ataupun hantu tu selalu muncul, selalu usik dia dalam keadaan badan dia yang terikat dengan wayar elektrik dan juga penuh dengan lumuran darah. Korang rasa kalau korang pergi berjawab polis, pergi tahu polis yang saya diganggu oleh hantu dan benda tu jadi kes tak? Memang tak lah kan? Ya, pihak polis dekat sana pun macam tak percayalah dengan apa yang budak ni cerita. Diorang fikir mungkin budak ni hide tak, ambil barang ni budak ni. Tambah pula bila dah report polis tadi, diorang masukkan rekod, diorang check data kan, siapa budak perempuan ni kan. Rupa-rupanya budak perempuan ni ada masalah ataupun ada sejarah dengan orang-orang yang ada rekod jenayah. Maksudnya dia berkawan dengan golongan yang berprestasi dalam jenayah macam tu lah. Tapi mungkin nampak reaksi polis ni macam tak percaya je apa yang dia cakap kan. So dia pun menegaskan dekat sini. Dia cakap dia buat pengakuan yang sebenarnya dia terlibat sama dalam pembunuhan perempuan yang dia mimpikan tu. Dan katanya dia tahu dekat mana mayat perempuan tu disembunyikan. Lepas tu dia cakap dah beberapa minggu dah dia kena kacau dengan hantu ni. Dan hantu ni tak akan berhenti kacau dia kalau dia tak report polis. Jadi sebab itulah si Fong tadi dia pergi balai polis, dia buat pengakuan tu. Keadaan si Fong ni masa tu memang dalam ketakutan tau. Sampai ke macam gigil macam tu sambil-sambil dia bercerita dengan polis tu. Masa tu walaupun pihak polis ni macam dah dapat pengakuan dah daripada budak ni yang katanya dia terlibat dalam pembunuhan seorang wanita, tapi pihak polis tetap juga macam percaya tak percayalah. Dalam dua lagi lah nak percaya ke tak. Yelah, melibatkan hantu kot. Tak semua orang percayakan hantu. Cuma sebab report dah buka, dah dibuat, jadi pihak polis ikutkan je apa petunjuk yang si Fong tadi nak tunjukkan. Berkhidmat untuk rakyat kan, selagi boleh layankan aja. Dah tu si Fong ni cakap, saya boleh tunjukkan kat mana mayat tu berada. Bingo. Tunjuk bukti dulu, barulah orang percaya. Fong ni pun bawa lah pihak polis tadi pergi ke satu bangunan apartmen yang ada di Kowloon, Hong Kong. Saya tak tahu bacanya Kowloon ataupun macam mana bacanya, tapi ya, lebih kurang macam ni lah, Kowloon. Okay. Bila dah sampai dekat apartmen tu, dia orang masuk ke dalam apartmen tu dan tahu apa? Apartmen ni tak nampak macam tempat pembunuhan langsung. Apartmen tu penuh dengan patung Hello Kitty. Katanya patung Hello Kitty memorabilia. Saya tak pasti sangat tahu memorabilia ni macam mana. Cuma yang saya tahu, biasanya kalau patung ni dia macam ada siri-siri je tahu. Dia keluar siri tu, keluar siri ni, yang macam gitulah. Jadi dalam bilik tu sebenarnya daripada patung yang sekecil-kecil anak patung sampailah sebesar-besar anak patung. Memang penuh satu bilik. Bukan satu bilik tau, satu apartmen macam tu. Dan patung tu pula semuanya patung Hello Kitty. Bukan tu
tu je. Tuala, langsir, cadar dan semua perkakas yang ada dekat dalam apartmen tu semuanya diperbuat daripada Hello Kitty. Tak adalah diperbuat tau, tapi macam semuanya ada print Hello Kitty macam tu lah, printednya Hello Kitty. So kalau kita sekali tengok pun kita memang dah tahu dah penghuni apartmen ni memang betul-betul taksub dengan Hello Kitty kan. Jadi dekat dalam apartmen tu juga sebenarnya ada satu Hello Kitty yang paling besar. Dan Hello Kitty tu macam kepalanya Hello Kitty dan ekornya ni ekor mermaid macam tu. Jadi itu semacam siri Hello Kitty mermaid macam tu lah. Cuma keadaan Hello Kitty yang ini, yang paling besar tadi, agak pelik tau. Biasanya dalam Hello Kitty ataupun dalam patung-patung ni, diorang akan letakkan polyform ke ataupun jenis kekabu macam tu kan, supaya nanti berbentuk cantik lah. Tapi Hello Kitty yang ini, dia ada satu bentuk yang aneh tau. Dan juga dekat luar Hello Kitty ni, dia ada tompok-tompok merah kehitam-hitaman macam tu. Jadi bila pihak polis buka je patung Hello Kitty tadi, tengok apa yang ada isi kat dalam ni kan. Masa tu pihak polis terkejut sangat sebab kat dalam tu ada mayat mangsa pembunuhan. Sebenarnya bukan mayat sekujur tubuh tu tak, tapi hanya bahagian kepala je yang separuh masak. Jadi mangsa yang dijumpai terbunuh pada masa tu dikenali sebagai Fan Man Yi. Sebelum tu kita kenal dulu siapa Fan Man Yi ni dan macam mana sampai boleh terbunuh macam gitu. Apa sebenarnya yang dah berlaku pada dia kan. Okey, Fan Man Yi ni daripada kecil lagi dia tinggal di rumah anak yatim. Mak dengan ayah dia bercerai masa dia kecil dan diorang putuskan untuk hantar Fan tadi ke rumah anak-anak yatim. Masa umur dia 16 tahun, dia terpaksa keluar daripada rumah tu sebab dia dah cukup umur. Dan diorang fikir yang Fan tadi dah cukup besar dah untuk sara hidup sendiri. Masa tu lah si Fan tadi tak tahu nak pergi mana, tak ada hala tuju dan dia sendiri pun tak ada kelulusan yang tinggi, tak ada kemahiran yang tertentu. So dia sendiri pun tak tahu apa je yang dia boleh buat dekat dunia luar tu. Sayangnya tak lama lepas tu dia mula terjebak dengan kes-kes jenayah dan juga dengan dadah. Dia selalu buat jenayah-jenayah yang kecil, terutama sekali mencuri. Dalam masa yang sama, dia juga berjinak-jinak dalam dunia pelacuran. Jadi dia melacurkan diri dia tu untuk menampung hidup dia pada masa tu dan juga untuk menampung kes ketagihan dadah dia tu. Jadi pada bulan Mei 1996, Fan Man Yi mula kenal dengan suami dia. Masa tu dia bekerja sebagai penari dekat sebuah kelab dan tak lama lepas diorang kenal tu, diorang berkahwin. Dah lama berkahwin, diorang dapat seorang anak lelaki. Jadi masa itulah dia dapat merasa hidup bahagia dalam satu keluarga yang kecil. Tapi tak lama sebab suami dia ni pun penagih juga. Jadi sebenarnya jiran diorang selalu sangat dengar diorang ni bertengkar, diorang ni bergaduh. Hidup diorang pun makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Dah tak sebahagia sebelum ni dah. Masa itulah Fan tadi dia nekat, dia nak ubah hidup dia, dia nak cari kerja, tinggalkan dadah semata-mata untuk anak dia. Tak lama lepas tu dia betul-betul boleh berhenti daripada dadah. Cuma dia tetap juga kerja dekat satu kelab malam. Masa tu dia bekerja sebagai pelayan pelanggan. Jadi dalam masa yang sama tu lah dia cuba untuk keluar daripada ketagihan dadah dia tu dan cuba untuk tahan diri daripada ambil dadah. Dan last kali katanya dia berhenti daripada ambil dadah. Itu apa yang suami dia cakap tau. Jadi masa tu hidup dia mula jadi normal dan dia dapat kehidupan yang dia nak. Dalam tahun 1997, Fan dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Chan Man Lok. Jadi Chan Man Lok ni masa tu dia berumur 34 tahun. Dia ni sebenarnya adalah seorang pengedar dadah dan dia merupakan pelanggan tetap Fan. Si Chan ni juga sebenarnya dia adalah ketua kepada organisasi pengedaran dadah yang ada dekat tempat tu. Jadi kalau dah cerita pasal ketua, memang bahayalah kan. Kalau tak bahaya tak jadi ketua. Katanya start daripada situlah si Fan tadi terikut-ikut balik, terambil balik dadah tu. Jadi macam yang kita semua fikirlah, si Chan ni lah yang jadi pengedar tetap kepada Fan. Biasanya duit yang dia kerja dekat kelab malam tadi dengan duit yang dia melacurkan diri tu semuanya dihabiskan untuk beli dadah. Sampailah satu hari tau, dia buat satu kesilapan yang sangat-sangat besar. Sampaikan kesilapan dia ni lah yang jadi punca kepada kematian dia. Apa yang dia buat? Ada satu hari lepas dia layan Chan Man Lok, dia pergi buka beg duit Chan Man Lok tu dan dia pergi ambil duit sebanyak 400 yuan. Dia pergi curi duit daripada pengedar dadah
ketua pengedar dadah tau. Wah, memang berani gila. Berani mati lah kan. Betul lah kan ayat tu. Orang kata berani mati. Kalau dia tak berani buat, dia takkan mati. Yelah, at least taklah mati dengan cara macam gitu. Si Chan tadi pun yang tahu duit dia kena pau, apa lagi mengamuk lah dia kan. Dia pun pergi cari si Fan ni dan minta gantikan balik duit dia. Tapi dia minta dengan bunga sekali. Dia minta 10,000 yuan sebagai bunga. Wah, besar betul kan dia punya bunga. So jangan pergi pinjam dengan dia. Biasalah kan orang jahat ni, nama pun orang jahat. Kalau dia buat jahat dengan orang, tak apa sebab dia je orang jahat. Tapi jangan orang buat jahat dengan dia. Sebab orang baik kena buat baik. Tak boleh nak buat jahat. Macam tu. Faham tak? Berbelit. Jadi masa tu Fan dapat kumpulkan sebanyak 4,000 yuan. Jadi masa tu dia pun pergilah jumpa dengan Chan, bagi duit 4,000 yuan tadi. Dan dia cakap dengan Chan, minta tangguhlah sikit masa kan. Dia tak sempat ni nak kumpulkan lagi 6,000 yuan. Jadi maaflah, dia tak boleh nak bayar masa ni, tak boleh nak bayar sekarang. Bagi dia sikit masa lagi. Tapi Chan, no, kau kena bayar sekarang juga. Dia dah tak nak dah tangguh-tangguh, kau kena bayar sekarang. Tak payah nak merayu, tak payah nak tunjuk muka kesian. Sekarang juga aku nak duit aku. Katanya dalam bulan Mac 1999, si Chan dia pergi arahkan 2 orang budak dia yang namanya Leung Shing Cho berumur 27 tahun dan juga Leung Wai Lun yang berumur 21 tahun. Dia arahkan 2 budak dia ni pergi culik si Fan dan juga bawa Fan tu datang jumpa dia. Masa itulah si Chan ni pergi ajak ataupun pergi promote si Fan ni ataupun siapa-siapa je yang nak khidmat si Fan ni datang jumpa dia. Kiranya masa tu dia jual si Fan ni tau. Tapi bukanlah jual tau. Kalau jual macam dah jadi hamba macam tu kan. Bukan. Dia jadi macam bapa ayam macam tu lebih kurang lah. So siapa-siapa je yang nak khidmat si Fan ni bayar kat dia. Cuma lama kelamaan duit yang dia dapat daripada menjual si Fan ni pun macam tak cukup bagi dia tau. Dia macam tak puas hati. Masa itulah dia bertindak dengan lebih kejam lagi dan dia mula menghukum si Fan ni. Jadi kenapa dia bertindak macam tu? Konon katanya dia nak bagi contoh kepada perempuan-perempuan lain yang mungkin akan berani juga untuk mencuri daripada dia. Apa yang Chan ni buat, dia pergi bawa Fan pergi ke sebuah apartmen pada tingkat 3. Katanya apartmen tu ada dekat Granville Road. Dekat sanalah dia orang ikat si Fan tadi dengan wayar elektrik dan dia orang mula siksa si Fan ni dengan bermacam-macam siksaan. Katanya untuk pastikan yang tak ada orang dengar Fan ni menjerit, dia orang akan masukkan kain buruk ke dalam mulut si Fan dan dia orang terus seksa Fan tadi berminggu-minggu. Jadi Fong, gadis yang pergi report polis tadi yang katanya dia mimpi hantu seorang perempuan tu kan, dia tu sebenarnya kekasih kepada Chan Man Lok dan beza umur dia orang masa tu dalam 21 tahun tau. Memang betul lah kan, cinta tak mengenal usia. Jadi Fong ni sebenarnya kerap kali juga pergi ke apartmen tu untuk lepak-lepak. Dan parahnya lagi, Fong ni pun sama naik menyiksa si Fan. Dia pergi bagi tahu polis macam ni. Dia cakap yang dia nampak Chan tadi pergi pukul kepala Fan beberapa kali. So dia fikir itu hanyalah untuk berseronok macam tu je lah. Dia tak fikir benda tu serius lah. So sebab untuk berseronok tadi, dia pun sama naik pergi pukulnya si Fan tu juga. Untuk seronok. Memang tak faham lah. Dia orang macam tak faham konsep seronok tau. Seronok ni bila semua orang yang ada, semua orang yang join, semuanya happy. Itu barulah seronok. Tapi kalau ada salah seorang daripada mereka yang tak seronok, yang menangis masa tu, itu dah dikira bully dah. Itulah bila otak terlebih garam kan, dia akan jadi macam membengkak. So korang yang tonton video kali ni, say no to bully. Okay sambung. Dalam masa tahanan tu, Fan tadi terima macam-macam siksaan dan dia kena siksa hari-hari tau, tanpa cuti langsung. Antara siksaan yang Fan ni terima, dia kena bantai pakai besi. Lepas tu pakai peralatan yang ada dekat dapur, pakai perabot pun pernah tau. Ada lagi yang paling menyakitkan hati, puak-puak yang tak berperi kehaiwanan ni, malaslah nak cakap peri kemanusiaan kan. Sebab kalau peri kemanusiaan itu manusia punya kerja, tapi ini bukan level manusia punya kerja tau. Rasanya haiwan pun macam tak naklah satu geng dengan dia orang ni. Okay, mereka bertiga akan pergi masuk dapur. Dia orang akan ambil garam ataupun apa-apa je lah rempah-rempah yang ada dekat dapur tu, dan dia orang akan lumurkan pada tubuh si Fan yang ada kesan-kesan luka tadi. Korang rasa dia orang juga akan pergi
bakar kulit si Fan ni dengan lilin ataupun plastik. Korang tahulah kan betapa sakitnya kena cairan plastik tu. Kalau cairan lilin tu macam boleh lah nak tahan lagi kan, tapi cairan plastik tu dia macam akan ada satu kesan terbakar tau pada kulit tau. Biasanya dia akan bakar pada bahagian kaki sebab dia tak nak Fan tu lari daripada tempat tu. Mereka juga rasa macam nak sebut macam kurang ajar dia ni. Diorang ni juga akan bagi Fan, akan paksa Fan untuk makan najis dan juga air kencing. Dah tu dia paksa Fan untuk senyum dan cakap, aku suka dengan semua layanan ni, aku suka dengan seksaan ni. Kalau tak cakap macam gitu, Fan akan diseksa lebih teruk lagi daripada tu. Sampai sini je tau, sampai sini je saya rasa macam otak aku dah beku. Yelah, kalau 3 orang ni tak terima hukuman mati, tak tahulah nak cakap apa, tak tahulah undang-undang dia ni. Yelah, tapi itulah tak boleh cakap juga kan, sebab based on bukti. Kalau ada cukup bukti, confirm hukuman mati. Dan hukuman mati dia orang biasanya tembak dekat kepala tau. Hukuman mati yang senang. Okey, sambung. Pada masa tu badan Fan dah tersangat-sangat lemah dah. Dia dah tak mampu dah untuk gerak-gerakkan badan, apatah lagi untuk bangun berjalan. Tambah pula kaki dia yang sengaja dibakar tadi kan. Saya memang tak boleh bayang lah, serius lah. Dia punya hari-hari kena seksa ni sampaikan badan dia tu dah lali tau. Dia dah terlalu terbiasa dengan seksaan tu semua. Sampaikan dia kena seksa tu, dia dah tak rasa sakit dah. Bukan tak rasa sakit, tapi itulah bila sesuatu yang kita biasa rasa, kita dah rasa macam alah biasa. So jeritan kesakitan tu memang dah tak ada dah. Jadi tak lama lepas tu, bila mereka bertiga ni siksa si Fan dan Fan tak ada respon langsung, mereka mula rasa boring. Mereka dah tak seronok dah menyeksa si Fan ni. Yelah, bila siksa sikit tak ada reaksi langsung kan. Sampailah salah seorang daripada mereka yang otaknya paling membengkak, dia bagi cadangan untuk gantung si Fan ni. Dia orang ikat pergelangan tangan si Fan dengan wayar elektrik, dan hujungnya satu lagi dia orang pergi ikat dekat kipas. Jadi Fan pada masa tu dalam keadaan yang lemah, dia tergantung macam gini. Dan masa itulah dia orang bayangkan yang Fan ni adalah punching bag. Dia orang bergila-gila menumbuk Fan, dia orang bergila-gila bantai Fan, sampaikan Fan jadi makin lemah, makin tak bermaya. Dah puas berseronok tadi, dia orang akan tinggalkan Fan macam gitu je dalam keadaan tergantung. Dan katanya kadang-kadang dia orang akan tinggalkan Fan dengan keadaan tergantung macam tu semalaman. Saya rasa kalau Fan ni boleh diselamatkan pun, terselamat pun, memang ambil masa yang sangat lama untuk recover sepenuhnya, untuk pulih sepenuhnya. Jadi pada 15 April 1999, masa tu diorang semua keluar makan. Dah tu diorang tinggalkan Fan ni dalam bilik air. Beberapa jam lepas tu diorang balik ke apartmen tadi dan diorang pergi cek keadaan Fan ni. Keadaan Fan dah tak bernyawa pada masa tu. Dengan siksaan yang selama ni dia terpaksa tanggung, luka luaran, luka dalaman yang dibiar macam gitu je tanpa dirawat, dan dia tak lagi mampu untuk bertahan hidup. Okey, lepas Fan dah meninggal, ingatkan semua dah settle lah kan. Hutang duit dibayar dengan nyawa, settle lah kan. Nak apa lagi? Tapi tak bagi orang-orang ni tau. Kepalanya tu tiga je berfikir. Tak habis kat situ je lah dia orang punya fikir tu. Jadi untuk tutup jenayah yang dia orang buat ni, dia orang angkat mayat Fan, masukkan ke dalam tap mandi, dan dia orang bertiga pergi bongkar mayat Fan tu. Dia orang potong-potong mayat tu menggunakan gergaji, dan dia orang boleh terfikir untuk pergi rebus cebisan-cebisan daging yang dia orang dah potong kecil-kecil tu. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan dia orang pergi guna peralatan dapur yang sama yang mereka gunakan untuk mereka memasak. Jadi mesti korang terfikirkan, jadi kak, dia makan ke daging-daging tu semua? Jawapannya tak. Kalau dia makan, tajuk kita kali ni dah jadi kanibal dah. Ya, dia orang tak makan. Cuma dia orang masukkan cebisan-cebisan daging yang dah direbus tadi, yang dah masak tadi, ke dalam satu beg plastik sampah tu yang kali hitam tu, dan dia orang pergi buang ke dalam tong sampah. Jadi masa tu yang besar-besar tinggal kepala je. Kepala tu pun sebenarnya dia rebuskan juga. Dan katanya kepala tu macam separuh masak macam tu. Dia ambil, keluarkan, masukkan ke dalam kepala Hello Kitty tadi. Lepas tu dia jahit dan simpan dalam apartmen tu. Tak cukup dengan tu tau, Chan Man Lok dia pergi arahkan anak-anak buah dia pergi ambil bahagian-bahagian yang ada lebih-lebihan sikit tu, bukan untuk buang tau, tapi pergi bagi anjing makan. Jadi ada jugalah organ-organ dalaman ni yang diorang ni masukkan ke dalam satu plastik bag dan diorang simpan dekat dalam peti ais diorang, tempat yang sama yang diorang simpan makanan tau. Okay, tadi kan Fong pergi lapor pihak polis kan. Jadi lepas pihak polis tu jumpa
apa bahan bukti tu semua, pihak polis ni keluarkan waran dan tangkap 3 orang pelaku ni. Jadi Fong tadilah yang jadi saksi untuk kejahatan yang ketiga-tiga daripada mereka ni buat. Cuma 3 orang yang terlebih makan garam ni, dia tak mengaku tahu yang dia bersalah. Dia tak mengaku yang dia membunuh Fan Man Yi, tapi dia mengaku bersalah dalam membongkar mayat mangsa. Jadi konon katanya dia tak membunuh Fan, tapi Fan dah mati. So untuk menutup kejahatan dia tu, dia terpaksa bongkar mayat Fan supaya orang tak tahu yang Fan mati dekat situ. So dia tak membunuh. Sebenarnya dalam pada masa yang sama, diorang bertiga tu saling menyalahkan antara satu sama lain. Kononnya saling buka rahsia lah. Sebenarnya dia ni yang rancang untuk buat gini-gini. Dia ni yang rancang untuk buat gitu-gitu. Macam gitu kan. Jadi masing-masing tu saling buka rahsia orang lain sebab diorang nak dapatkan hukuman yang paling minimum untuk diri sendiri. Jadi peguam bela diorang, dia buat hujah macam ni tau. Mungkin si Fan ni dia meninggal sebab overdose tak? Jadi sebab diorang bertiga ni, si pelaku ni tak nak disabitkan dengan kesalahan membunuh, so diorang terpaksa menghapuskan mayat Fan. Dengan cara itulah merebus apa semua tu kan, bongkar, rebus semua. Tapi masa tu suami Fan dia datang ke mahkamah dan dia buat pengakuan yang Fan ni sebenarnya dah berhenti dah daripada mengambil dadah. Tu pun masa Fan mengandungkan anak lelaki diorang dan katanya Fan nak berubah, nak jadi orang yang baik, so dia tinggalkan semua kerja haram tu. Jadi sayangnya sebab bahagian-bahagian tubuh Fan ni tak dijumpai, jadi tak ada bukti yang mengatakan memang Fan didera selama berminggu-minggu. Yelah, pihak forensik pun tak dapat nak keluarkan apa-apa statement kan. Biasanya pihak forensik ni lah yang akan buat statement, dan daripada situlah pihak polis ni dapat gambaran apa sebenarnya yang berlaku kan dekat mangsa ni. Jadi sebab diorang jumpa kepala je, so macam susah jugalah untuk betul-betul confirm sama ada betul ke Fan ni meninggal disebabkan didera. Jadi katanya Fan mungkin disiksa, tapi sebab tak ada bukti langsung yang menunjukkan si Fan ni disiksa, so kat sini juri tak menjatuhkan hukuman pembunuhan tahap pertama. Jadi diorang semua dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan peluang untuk parol selepas 20 tahun. Jadi kalau nak ikutkan, kalau tak tahun ni, tahun 2022, tak pun tahun depan lah. Macam tu lah lebih kurang kan, diorang ni boleh keluar, ataupun dah keluar dah sekarang ni. Jadi hakim pada masa tu dia komen tau, katanya dia tak pernah jumpa lah kes yang sangat kejam macam ni yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Kan saya dah cakap, keperi haiwanan, bukannya keperi manusiaan. Jadi lepas tes psikologi, biasalah kalau orang-orang yang buat pembunuhan yang pelik-pelik macam ni, pihak hospital atau pihak penjara tu, diorang akan pergi hantar geng-geng ni untuk tes psikologi, sama ada orang ni psycho ataupun tak. Katanya ketiga-tiga daripada pelaku ni, diorang ada psychosocial behavior disorder. Jadi diorang ni tak ada emosi langsung dan tak menyesal dengan apa yang diorang dah buat. Fong pula sebab dia yang tolong kes ni, jadi dia tak terima sebarang hukuman. Tapi ceritanya tak habis kat sini je tau. Sekarang ni kita masuk cerita hantu. Katanya lepas kes ni, bangunan tempat pembunuhan tadi, makin lama makin suram. Makin lama makin suram. Pernah ada satu cerita, ada seorang perempuan ni, dia memang tak pernah dengar pun cerita tentang pembunuhan yang berlaku dekat bangunan tu. Dan masa tu dia baru je menyewa dekat tingkat 4. Jadi dia tak menyewa seorang tau, dia menyewa dengan salah seorang kawan dia. Katanya dia dengan kawan dia ni memang selalu sangat dikacau. Dia selalu rasa macam ada kehadiran sesuatu. Dia pernah kena sentuh masa dia tidur, macam hai, dah tidur ke? Macam gitu. Dia juga pernah dengar ada suara seorang perempuan menangis. Dan suara tu datang daripada apartmen sebelah dia. Apartmen tu pula kosong. Ada juga cerita daripada orang lain pula. Katanya dia pernah terserempak dengan satu hantu perempuan dekat tangga. Ada seorang pekerja salon pula, dia pun pernah kena juga. Katanya dia tinggal kat tingkat 1 ataupun dekat tingkat 2 dekat bangunan tu lah. Jadi ada satu hari tu dia terkunci dekat dalam salon tu. Jadi dia tak boleh keluar. So dia terpaksa duduk je dalam salon tu kan. Dan pagi hari tu dia terjumpa patung Hello Kitty. Bila dia pergi cek balik CCTV, apa sebenarnya yang berlaku kan? Rupa-rupanya ada bayang-bayang hitam yang ada dekat belakang dia masa dia tengah berjalan. Jadi hantu tu dah follow dia daripada semalam lagi, sampailah bagi hint letak patung Hello Kitty tu. So sebab banyak sangat cerita-cerita hantu yang beredar dekat sana, sampaikan penduduk dekat sana pun, penghuni dekat sana pun makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Semuanya macam keluar daripada bangunan tu. Dah tak ada dah yang sanggup tinggal dekat situ ataupun menyewa dekat situ. Jadi bertahun-tahun tau bangunan
bangunan tu ditinggalkan kosong. Sampailah bangunan tu akhirnya diruntuhkan pada tahun 2012. The end. Okay, pengajaran yang kita boleh ambil kat sini, saya nak highlightkan juga sebab yalah geng-geng ni macam banyak sangat makan garam lah. Tak boleh kena highlight kan. Jadi pengajaran pertamanya kat sini, jangan sesekali terlibat dengan dadah. Tak kisahlah dadah apa sekalipun. No. Walau apa sekalipun sebab, walau apa sekalipun reason kita, itu tidak menghalalkan kita untuk ambil benda haram. Kalau betul saya ambil dadah sebab sakit kak, jumpa doktor. Dapatkan nasihat daripada doktor. Jangan cuba-cuba jadi doktor sendiri, cucuk sendiri. No, itu bukan jalan penyelesaiannya. Sebab last kali, pertama hidup kita akan merana. Yang kedua, hidup orang sekeliling kita akan merana. Sebab saya rasa dekat Malaysia ni banyak sangat kan kes jenayah yang melibatkan dadah. So, marilah kita sama-sama doakan semoga kita dan juga orang sekeliling kita, saudara mara kita, ahli keluarga kita dijauhi daripada gejala dadah. Nak lagi ke pengajaran yang lain? Saya rasa satu cukup kot. Cukup dah. Cukup kak, cukup. Dah berapa minit ni kak? Okey. Kita berhenti. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan maaf kalau ada yang terkurang daripada saya. Maaf kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So, marilah sama-sama kita memotivasikan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi, macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.